Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Benar ya Tuhan, sesungguhnya Engkaulah tempat pengharapan kami untuk selama-lamanya. 是的，主啊，你确实是我们永远的盼望。 Maka di tengah-tengah segala keputusasaan kami ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu. 因此，在我们的绝望中，我们再一次来到你面前。 Dan kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan pengharapan kami sekali lagi menguatkan kami dan menopang kami yang mulai putus asa ini. 因此，主啊，你是我们的盼望，求你坚固我们，扶持我们，在我们一切的绝望当中，来寻求你。 Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya pada waktu firman-Mu dibacakan dan diberitakan, Allah Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, membangkitkan iman kami kepada Tuhan. 因此，在我们思想你信息的时候，求圣灵上帝在我们心中动工，记起我们对你的思念。 Supaya kiranya bukan hanya sekedar pengharapan kami yang sekali lagi diteguhkan, tetapi kami diberi kekuatan untuk membagikan pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau. 因此，不只是我们的信心得以坚固，而且我们要完完全全的信靠。 Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. 我们把以下的时间完全交托， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. 奉靠主的圣名，我们祷告，我们交托。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dimanapun saudara berada. 各位主所爱的兄弟姐妹们，无论你们在哪里，平安。 Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. 我们非常感谢主赐下今天，因为今天是主所定的。 Kita bersyukur kita boleh bersama-sama menerima undangan istimewa dari Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja sebagaimana biasanya. 我们特别感谢上帝赐予这样特别的机会，让我们能够聚在一起。虽然我们不能够在教会里聚集在一起， Dan saudara, di dalam keadaan hidup kita yang tidak pasti hari ini, tidak ada yang lebih baik selain kita terus-menerus perlu datang kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan di dalam doa. 在今天这样不肯定的局势当中，让我们依然能够来到上帝的面前，向他仰望。 Hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. 我们一起来看《使徒行传》第1章， Kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 我们读第6节到第8节。 Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 《使徒行传》第1章第6节到第8节。 Pertama-tama akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia lalu kemudian di dalam bahasa Mandarin. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu itu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 使徒行传第1章第6节到第8节，他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和耶路撒冷直到地极，做我的见证。” Pak, jangan lupa kasih bintang ya. 先生，千万不要忘记了给我星星， Boleh tolong kasih testimoni juga. 也可以稍微给个见证。 Saudara, itu adalah permintaan dari seorang ibu pengendara taksi online yang pernah saya tumpangi. 这是一位驾驶网上的士的一个姐妹的说话。 Dan saya yakin saudara pun pernah mungkin punya pengalaman yang mirip dengan saya. 我相信你跟我可能有同样的经历。 Dan kita tahu bersama-sama saudara sekalian, hari ini review atau testimoni dari konsumen itu punya pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan iklan. 那么今天呢，一切消费者的评论或是他们的见证呢，比一切的广告来得更有益。 Apalagi di era digital hari ini saudara sekalian. 特别是在当今的数字时代中， Kalau kita mau belanja online, biasanya yang pertama kita cek itu adalah review dari pembeli-pembeli yang lain. 如
果我们在网上购买东西的时候，我们当然先查看他们的评论是什么。 Dan tentu saja secara natural saudara sekalian kita cari yang reviewnya bagus. 当然很自然而然的，我们去找一些很好的评论的产品。 Yang mungkin statusnya itu star seller atau power merchant saudara karena dapat banyak review positif. 可能我们会找一些那些很有利的一些商家，因为他们有很多很正面的一些评论。 Dan saudara saking powerfulnya, berkuasanya kalau saya boleh katakan saudara sebuah review itu, maka hari ini saudara sekalian belakangan ini ada sebuah profesi baru yang dikenal dengan istilah reviewer. 那么，因为这样的那个评论呢是多么的有利，以致现在出现了一个新的职业，叫做评论家。 Nah, saudara saya kira banyak dari kita yang menikmati manfaat dari para reviewer ini. 我相信我们大家都从这些评论家得到很多的益处。 Mereka telah menolong kita untuk mendapatkan sesuatu yang berkualitas. 他们已经帮助我们去得到一些有质量的东西。 Dan saudara saya yakin saudara sebagian saudara juga mungkin pernah membantu untuk memberikan review, testimoni, rekomendasi, bahkan mungkin endorsement yang positif. 可能我们也曾经给上一些评论，或者是给一些见证，或者是支持他们产品的一些评论。 Saudara melakukannya karena saudara ingin membantu orang lain untuk mengalami hal-hal baik yang saudara sudah alami sendiri. 你这样做呢，是要帮助他们跟你一样的经历一些这些美好的事情。 Maka kemudian saudara membagikan pengalaman autentik, saudara pengalaman real, saudara pengalaman nyata saudara, supaya orang lain itu tahu dan kemudian bisa mengalami sendiri. 那么你就给予一些很正面的一些评论，很真实的评论，好让别人也能够跟你一起享受这些真实的事情。 Tetapi tahukah saudara sekalian, dari antara sekian banyak pengalaman real yang kita miliki sebagai orang Kristen, tidak ada pengalaman yang bisa menyamai pengalaman real kita itu dengan Tuhan. 但是我们作为基督徒，我们所享受的，我们所经历的一些真实的经验，都不能够比我们跟上帝在一起的经验那么的真实。 Saudara kita bisa punya pengalaman dengan produk yang bagus. 我们可能跟一些好的产品有一些经验， Kita bisa punya pengalaman real dengan pemandangan yang indah mungkin. 我们也曾经一些优美的环境中有经验， Kita bisa punya pengalaman yang real dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang terkenal. 我们也可能跟一些良善的人、出名的人有经验。 Tetapi semua itu saudara sekalian tidak akan pernah bisa menandingi pengalaman kita yang real bersama-sama dengan Tuhan. 但是这一切的一切都不能够跟我们跟上帝在一起的经验那么的可靠。 Saudara, produk, pemandangan, orang, semua itu hanyalah ciptaan yang terbatas. 一切的产品、一切的风景、一切的人，都是上帝所创造的有限的创造物。 Tetapi saudara sekalian, pengalaman dengan Tuhan itu adalah pengalaman dengan Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, termasuk yang menciptakan saudara dan saya. 那么跟上帝在一起的经验，就是我们跟那个创造者的经验，他创造了你，创造了我。 Dan saudara, sesungguhnya ini adalah pengalaman yang istimewa dan agung. 实际上呢，这是一个很特别的经验，很崇高的经验。 Saudara, saking istimewanya pengalaman ini, saudara, Alkitab bahkan meminta saudara dan saya untuk terus membagikan pengalaman ini seumur hidup kita. 因为这样的经验是那么的特别，这样经验是那么的崇高，所以圣经要我们能够一直不断的做这样的一个见证。 Saudara, saking agungnya pengalaman ini, saudara, Alkitab bahkan memberikan istilah yang khusus untuk aktivitas ini, saudara, dan istilah itu adalah saksi. 那么，因为我们的经验是这样的真实，我们经验是这样的美好，因此呢，圣经给一个术语叫做见证。 Tetapi yang menarik, saudara sekalian, kalau kita mau jujur, 但是很有趣，就是我们如果要坦白的话， bukankah seringkali kita tidak menganggap panggilan sebagai saksi sebagai sesuatu yang istimewa dan agung? 我们不认为，上帝的呼召是一个很特别的一个又特别又崇高的一个经验， Betul tidak, saudara sekalian? 是不是这样呢？ Saudara, mengapa, saudara? 为什么呢？ Saudara, kita mungkin bisa punya banyak alasan. 我们可能有很多的理由， Tetapi setidaknya, saudara, saya menemukan ada dua alasan. 但是至少呢，我找出2个理由。 Dua alasan yang saya kira sangat mendasar. 这个2个理由都是很基本性的。
So alasan yang pertama, mengapa seringkali kita tidak menganggap panggilan kita sebagai saksi, sebagai sesuatu yang istimewa dan agung adalah karena seringkali saudara sekalian kita gagal memaknainya sebagai identitas kita di hadapan Tuhan dan sesama. 我们时常不认为上帝的呼召，做见证的呼召是一个非常特别、非常崇高的一个见证，是因为呢，我们在上帝面前和在别人面前都未曾活出见证是我们的身份的意思。 Saudara, kita jarang sekali mengingatkan diri sendiri bahwa saya adalah saksi Kristus. 我们很少提醒我们就是基督的见证。 Kita jarang sekali menjadikan panggilan yang agung dan istimewa ini sebagai poros yang menjaga arah hidup kita. 我们很少把这个呼召、把这个使命当作是一个我们必须在生命中看顾的一个摆针。 Kita jarang berpikir dari sudut pandang seorang saksi Kristus. 我们也很少从一个基督的见证的角度来看、来思想。 Jarang berkata-kata dari perspektif seorang saksi Kristus. 从一个基督的见证来透视我们这个生命的方向。 Jarang bertindak dari kacamata seorang saksi Kristus. 我们也很少从上帝的角度来做一些来行为。 Saudara, banyak kali yang terjadi kita berpikir, berkata-kata, bertindak. Mungkin dari kacamata seorang pengusaha saja, seorang profesional saja, seorang siswa saja, seorang ibu rumah tangga saja dan yang lain-lainnya. 可能我们很少在行为上、在角度上或者在言语上呢，都很少说我们是作为一个企业家或者是家庭主妇或者是一个专业人士所要有的一个见证。 Maka tidak berlebihan saudara sekalian kalau kita menyimpulkan bahwa seringkali panggilan untuk menjadi seorang saksi Kristus tidak lebih dari sekedar sebuah label yang kita tambahkan terhadap diri kita. 所以并不过分。如果我们认为上帝呼召我们成为见证，很多时候这是加在我们身上的一个标签， Sekedar add-on atau tempelan. 只是一个附加的东西。 Sekedar aksesoris, tetapi bukan yang utama, bukan yang mengendalikan. 只不过是一个手势，并不能够指控我们，也不能够成为我们生命的主要。 Saudara, padahal kalau kita membaca dari Alkitab, panggilan menjadi saksi itu diberikan oleh Tuhan sebagai identitas kita. 实际上的圣经把我们呼召成为见证，是一个作为我们的身份的一个呼召。 Saudara, kalau kita membaca Alkitab, saudara, from the first creation to the new creations, that's our very being. 那么，如果我们从圣经看的，从第一个创造到以后的创造，这些都是我们的本性。 Dari penciptaan di kitab Kejadian sampai langit dan bumi yang baru di kitab Wahyu, identitas kita adalah seorang saksi yang senantiasa memproklamirkan karya Tuhan di dalam hidup kita. 从创世纪的创造，直到启示的新天新地，这个作为见证是上帝的呼召。 Dari sejak semula sampai seterusnya, panggilan kita tetaplah sama, yaitu sebagai saksi Kristus. 从开始到结束，我们的呼召都是一样的，就是要成为基督的见证。 Maka saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku, saudara, ini bukanlah sebuah amanat yang baru. 所以主耶稣说：“你们要做我的见证。”这并非是一个新的使命， Ini bukanlah sebuah perintah yang baru diberikan oleh Tuhan Yesus. 这并不是主耶稣所出的一个新的命令， Ini bukanlah sebuah perintah yang baru di dalam rancangan Allah yang kekal itu. 这并不是上帝的计划中一个新的命令。 Saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan setelah karya keselamatan itu dituntaskan melalui kematian dan kebangkitannya adalah sebuah penegasan terhadap tugas yang lama, tugas yang sama yang diberikan oleh Allah ketika menciptakan manusia. 从主耶稣的死，还有他的复活，在十字架的种种，这已经有一个给了我们一个新的一个指标，就是要成为基督的见证。 Dan tugas itu adalah menjadi saksi Kristus. 那么我们的职业就是要成为基督的见证。 Saudara, tugas ini tidak hanya diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. 这个任务呢，并不是主耶稣在2000年前给他的门徒的使命， Tetapi tugas ini juga diberikan kepada kita semua, murid-murid Kristus di zaman now hari ini. 而且这个使命或任务是主耶稣赐给我们当今的儿女们的一个使命或任务。
Maka saudara sekalian penting sekali bagi kita sebagai orang Kristen untuk terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa kita adalah saksi Kristus di dunia ini. 所以我们作为基督徒，我们要一而再的提醒我们，我们是主耶稣基督在世界上的见证。 Dan saudara sekalian, itu berarti segala hal yang kita lakukan di dalam hidup ini haruslah bertujuan supaya engkau dan saya semakin hari semakin efektif untuk membagikan pengalaman kita dengan Kristus kepada orang lain. 所以我们作为基督徒呢，在今天我们要有效的活出我们是基督的见证，向别人见证基督。 Entah itu pikiran kita, 无论是我们思想、 perkataan kita, 我们的言语， atau perbuatan kita. 或是我们的行为， Semuanya harus dikendalikan dari perspektif seorang saksi Kristus yang menyatakan pengalamannya yang real bersama-sama dengan Tuhan. 这一切都要活在基督徒的生命当中，就是我们跟上帝有一个真实的经验的见证。 Saudara, kita melakukannya bukan dibuat-buat. 我们这样做并不是假装的， Kita melakukannya secara natural karena itulah identitas kita, itulah jati diri kita di hadapan Tuhan dan 我 sesama. 们所做的是自然而然的，那是我们的身份，那是我们与主的经历。 Alasan yang kedua, saudara sekalian, 第二个理由， mengapa seringkali kita tidak menganggap panggilan sebagai saksi itu sebagai panggilan yang agung dan istimewa? Karena seringkali saudara sekalian, kita gagal untuk memahami panggilan ini sebagai aktivitas supranatural yang dahsyat. 为什么我们不能够把上帝呼召我们的作为一个特别又很崇高的呼召？是因为呢，我们无法将见证成为一个理由，作为一种很强大的超自然活动。 Saudara, ketika berbicara tentang saksi Kristus, 如果我们讲说基督见证， seringkali saudara sekalian kita menitik beratkan tugas ini, panggilan ini lebih kepada apa yang bisa saya lakukan sebagai saksi Kristus. 我们要做基督见证，我们更注重就是我们能够做什么。 Maka pada waktu kita mulai fokus kepada apa yang kita bisa lakukan, tidak jarang saudara sekalian kita mulai kemudian mundur teratur saudara sekalian. 如果我们只是注重在我们到底能够做什么，那么自然而然渐渐的我们就往后退了。 Bahasa orang Jakarta itu katanya kita mulai ngeper saudara, mulai ciut nyali kita itu saudara. 那么雅加的人说，我们就已经上档了，我们的胆量已经缩小了。 Saudara, kita mulai menghitung-hitung kekuatan kita 我们开始数算我们的力量， dan kita menemukan sebuah kenyataan. 我们就找到一个现实。 Wah, ternyata hidup kita belum cukup baik. 哇，原来我们的生活还不够好， Wah, ternyata pengetahuan kita masih kurang. 原来我们的知识还非常的有限， Wah, ternyata kemampuan kita untuk meyakinkan orang itu masih minim sekali. 原来我们要说服别人能力是很少的。 Dan saudara, ujung-ujungnya kemudian kita memutuskan untuk tidak menjadikan tugas ini sebagai prioritas kita. 到最后呢，我们不要把这个任务成为我们的主要。 Padahal Alkitab saudara sekalian jelas menyatakan bahwa tugas menjadi saksi Kristus ini bukan bicara soal apa yang kita mampu lakukan untuk Tuhan, melainkan bicara tentang apa yang Tuhan mampu lakukan melalui hidup kita. 所以呢，圣经教导我们作为见证，不是我们能够做什么，而是上帝能够接着我们有所做的行为。 Saudara, kita semua tahu bahwa kemampuan kita itu bersifat natural, terbatas. 我们知道我们的力量都是很自然的，都是很有限的。 Tetapi jangan pernah lupa, kemampuan Tuhan itu bersifat supranatural, tidak terbatas. 但是你千万不要忘记，上帝的大能是超越自然的，是无限的。 Dan sesungguhnya saudara sekalian, kemampuan Tuhan yang tidak terbatas itulah yang akan memperlengkapi, yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. 所以上帝这般无限的能力，能够使我们重新得力，能够成为基督的见证。 Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. 那么圣经也说，圣灵要降在你们身上，你们就必得着能力，做我的见证。 Saudara, di dalam bahasa aslinya, kamu akan menerima dunamis, kuasa yang dahsyat, sedahsyat sebuah dinamit yang mampu meledakkan apapun. 那么圣经说，你们要得上能力，是大而可畏的能力，就像炸弹一样，能够炸掉任何的东西。 Dan
Dan saudara, itulah kuasa Allah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita semua yang dipanggilnya untuk menjadi saksi Kristus. 这就是我们上帝呼召我们作为见证，那个圣灵赐给我们的能力。 Maka sesungguhnya saudara sekalian, ketika Kristus memanggil kita untuk menjadi saksinya, 所以当基督呼召我们成为他的见证的时候， sesungguhnya ini bukanlah sebuah beban berat yang harus dipikul oleh orang-orang yang lemah seperti kita. 并不是一个像我们这样的软弱的人能够承担的。 Saudara, Tuhan bukan sedang seperti meletakkan sekarung beras 50 kilo di pundak seorang anak usia 3 tahun yang tidak mungkin dia pikul. 那么上帝并不是把一个50公斤的米袋呢，扛在一个小孩子的肩上。 Sekali lagi saudara, panggilan untuk menjadi saksi ini bukanlah panggilan untuk memikul beban. 所以上帝呼召我们成为见证的呼召，并不是要我们承担重担的呼召。 Saudara, panggilan untuk menjadi saksi Kristus sesungguhnya adalah sebuah undangan istimewa dari Tuhan untuk kita. 成为基督的见证的呼召，是一个很特别又很崇高的呼召。 Sebuah undangan untuk mengalami sendiri dahsyatnya kesanggupan Allah untuk memakai kita yang lemah. 这样的经验呢，是我们能够经历上帝大而可畏的一个能力。 Saudara, ini adalah sebuah undangan untuk sekali lagi memperoleh pengalaman yang real dengan Tuhan itu. 这样的呼召，就好让我们能够经历跟上帝很真实在一起的经历。 Dan pengalaman yang real inilah yang kita bagikan dan bagikan lagi dan bagikan lagi kepada Jangan- orang-orang di sekitar kita. 这样真实的经历，我们要一而再的跟别人分享。 Maka ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以大家要记得， di balik tugas dan panggilan untuk menjadi saksi Kristus yang diberikan kepada kita, 那么上帝呼召我们成为见证的背景， di balik tugas itu Saudara sekalian, 在这个那个任务的背后， tersimpan sebuah undangan untuk menikmati kedahsyatan kuasa Tuhan. 藏着一个邀请，让我们能够经历上帝大而可畏的能力。 Dengan kata lain Saudara sekalian, 换句话说， kalau saudara ingin mencicipi betapa indahnya, dahsyatnya kuasa Tuhan, maka lakukan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan menjadi saksi Kristus. 如果你要尝尝上帝大而可畏的能力，那么你就要开始在生活当中活出上帝的见证。 Saudara, kebenaran inilah yang terus-menerus perlu kita ingat. 这样的真理，我们要一而再的记得， Yang terus-menerus perlu kita sadari. 我们一而再的意识到， Sebab kebenaran inilah yang akan menggerakkan kita untuk terus hidup sebagai saksi Kristus di dunia ini. 因为这样的真理呢，一而再的推动我们，让我们能够活出上帝的见证。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. 各位主所爱兄弟姐妹们， Hari ini sekali lagi kita diingatkan bahwa menjadi saksi Kristus itu bersifat ontologis. Itu adalah jati diri kita, bukan sekedar label. 那么作为上帝的见证的呼召呢，是一个本性化的，也是我们在于我们本身的，并不是一个标签罢了。 Kita juga diingatkan bahwa menjadi saksi Kristus itu bersifat pneumatologis. Itu dijamin oleh kesanggupan Allah Roh Kudus, bukan kesanggupan kita. 我们意识到，作为上帝见证呢，是灵悟性的，是圣灵上帝所我们有能力去做到的。 Maka pada waktu kita mengakhiri kebaktian hari ini, 所以，当我们结束今天崇拜会的时候， pada waktu ayat pengutusan dibacakan bagi kita sekalian dan kita semua diutus kembali ke dalam dunia ini, 当我们阅读了差遣的辅助的经文，上帝差遣我们到世上做他见证的时候， maukah kita dengan tekad yang baru menjalani panggilan kita sebagai saksi Kristus? 我们是否要立下一个新的决志？我们要回应上帝的呼召，成为他在世上的见证。 Sudah di tengah situasi dunia hari ini, 在当今的世界局势当中， dunia tempat kita tinggal 在我 sedang 们 dalam kondisi yang putus asa dan membutuhkan pengharapan. 在我们今天所住的世界当中，是充满着一些绝望。 Sesungguhnya pengharapan yang sejati itu hanya tersedia di dalam Tuhan Yesus. 唯有真正的盼望，只在主耶稣基督里。 Kalau saudara belum memilikinya, 如果你还没有拥有， datanglah kepada Tuhan Yesus. 来到上帝面前吧， Miliki dan alami sendiri pengharapan yang pasti, yang tidak akan bisa digoyahkan oleh kondisi sesulit apapun. 拥有从主而来的盼望，这个盼望是从来不摇动的。 Percayalah kepada Tuhan Yesus. 要相信主耶稣。 Kalau saudara sudah memilikinya, 如果你已经拥有了， bagikanlah. 你就跟别人分享。
Bagikanlah kepada dunia yang putus asa ini. 就分享给这个绝望的世界， Bagikanlah kepada orang-orang yang di sekitar kita. 分享给我们四周围的人， Sebab itulah panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. 因为这是上帝在世界中对于我们的呼召， Menjadi saksi Kristus. 成为基督的见证。 Kamulah saksi Kristus. 你就是基督的见证， Kitalah saksi Kristus. 我们就是基督的见证。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低头， Ya Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya pengharapan yang pasti yang kami miliki di dalam Engkau terus-menerus memampukan kami untuk hidup dalam dunia ini. 主，我们向你祈求，让我们在心里面这对主真正的盼望，一而再的成为我们的力量，让我们能够行在这个世界中。 Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah situasi dunia hari ini. 让我们今天所聆听的真理，能够成为我们在这个世界中的一个力量，让我们能够活出这个真理。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢 Di 你， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。